Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-20 pada muka surat 209, sabar. Pengarang memulakan dengan firman Allah Ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Suratul Nahl, surah yang ke-16 ayat 127. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan hadis berikut ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu adalah pada saat menghadapi cubaan yang pertama. Kerana itu sabar dibahagikan kepada beberapa tahap. Sabar terhadap apa yang diperolehi si hamba melalui amal-amalnya, dan sabar terhadap apa yang diperolehinya tanpa upaya. Maka ini sabar terhadap apa yang diperolehinya dengan upaya. Sabar tahap ini terbahagi pada dua. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangannya. Mengenai sabar terhadap hal-hal yang tidak diperolehinya melalui upaya dari si hamba, maka kesabarannya adalah dalam menjalani ketentuan Allah yang menimbulkan kesukaran baginya. Al-Junaid Al-Baghdadi menegaskan, perjalanan dari dunia ke akhirat adalah mudah bagi orang yang beriman. Tetapi menghindari makhluk demi Allah Ta'ala adalah sangat sulit. Dan perjalanan dari diri sendiri menuju Allah Ta'ala adalah sangat sulit. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah bersabar terhadap Allah. Ketika ditanya tentang sabar, Junaid menjawab, sabar adalah meminum kepahitan tanpa wajah masam. Ali bin Abi Talib menyatakan, hubungan antara sabar dengan iman adalah seperti hubungan antara kepala dengan badan. Abul Qasim Al-Hakim menjelaskan, firman Allah Ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, adalah perintah untuk beribadat, dan firmannya wasbir wa ma sabruka illa billah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, adalah untuk perhambaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, denganmu aku hidup dan denganmu aku mati. Muslimin dan muslimat sidang jemaah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Satu kalimah yang memang biasa kita dengar, iaitu sabar. Kalimah yang mewarnai hampir keseluruhan hidup kita. Wa ima sabar dalam nikmat atau sabar dalam musibah. Sama ada sabar dalam perkara-perkara yang kita sukai atau perkara yang kita tidak sukai. Sabar pada perkara yang menjadi pilihan kita atau sabar pada perkara yang di luar kemampuan dan bukan pilihan kita. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, bila pengarang kita memulakan dengan ayat, supaya kita sedar. Bila Allah berfirman wasbir, pertama datang perintah Allah, sabarlah kamu. Wa ma sabruka illa billah, dan tiadalah sabar itu melainkan datang dari Allah. Perkataan sabar ialah satu perintah Allah yang perlu sentiasa ada dalam diri kita. Dan bila disebut wa ma sabruka illa billah, tidaklah sabar itu melainkan datang dari Allah, menunjukkan kita ni hamba Allah. Hamba hanya menunggu tuannya beri makan. Tuannya yang jaga, tuannya beri arahan.
Tuannya yang akan lindungi. Maka Allah Tuan kita. Huwa maulana, dia Tuan kita. Dan kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang hamba, setiap kali berlaku sesuatu, maka ingat kita kena sabar. Sebab apa awak kena sabar? Sebab saya hamba Allah. Bukan sebab saya gagah, bukan sebab saya kuat. Tapi yang pertama yang perlu ada dalam diri kita ialah kerana kita adalah hamba Allah. Bila sebut kita hamba Allah, tak boleh lari daripada ujian. Kerana itu, pengarang kita juga memulakan dengan menjelaskan darjat sabar yang paling pahala tinggi, yang paling tinggi pahala. Itu hadis daripada Abu Hurairah daripada Aisyah radhiyallahu taala anhuma, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada permulaan. Latar belakang hadis ini, bila baginda sallallahu alaihi wasallam melalui satu perkuburan, Nabi melihat seorang perempuan yang menangis di kawasan perkuburan dengan tangisan yang luar biasa. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ummah isbiri." Makcik, sabarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilaika anni, fa innaka lam tusib bi musibati." Jauh kamu, tak payah peduli aku. Kamu tak kena macam aku kena. Fa innaka lam tusib bi musibati. Bukan kamu kena musibah aku. Suka akulah aku nak nangis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wanita ini. Seorang lelaki yang melihat kejadian tersebut mendekati wanita ini berkata, "Apakah kamu tahu siapa lelaki yang menegurmu itu?" Jawab wanita yang menangis ini, "Tak tahu." Kata lelaki ini, "Itulah Rasulullah." Maka terkejut perempuan ini. Rupanya yang tegurnya Rasulullah. Dan dia pula tak pernah jumpa Nabi SAW. Maka dia bergegas, berjalan, menemui baginda SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, al-an asbiru." Ya Rasulullah, sekarang saya bersabar. Kata Nabi SAW, "Innamas sabru 'inda sadmati ula." Sabar tu pada permulaan. Artinya tuan-tuan, bila kita kena musibah, pada permulaan musibah tadi kita dah bersedia bersabar. Atau pada suara yang pertama yang mengingatkan kita perkataan itu, maka telah kita ingat tentang sabar. Orang pertama jumpa kita waktu kena musibah, dia kata, "Sabarlah, banyak-banyak sabar. Alhamdulillah saya sabar." Maka itulah yang menjadikan nilainya. Kerana itu untuk kita bersabar, perlu kita melihat kepada nikmat-nikmat yang banyak. Bukan melihat apa yang hilang, apa yang kita diuji. Salman Al-Farisi menceritakan, kata ada seorang kaya, banyak harta. Lalu orang ni diuji oleh Allah. Hartanya habis. Hilang. Rumahnya terjual. Habis semua. Akhirnya dia terpaksa merempat. Namun dia sentiasa berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Seorang datang menemuinya. "Apa kena pada kamu? Kamu diuji begini berat. Kamu diuji begitu berat. Harta hilang. Tinggal katil pun hilang. Merempat." Lalu dia kata, "Bagaimana aku tidak memujinya? Allah memberiku penglihatan. Allah memberiku tangan. Allah memberiku segala nikmat fizikal ini. Maka aku patut memuji Allah." Maknanya tuan-tuan, supaya untuk mendatangkan sabar yang tinggi, lihat nikmat-nikmat lain yang banyak. Duk tengok yang hilang memanglah. Lihat yang mati tu memang sedih. Tapi yang masih hidup keliling kita. Lihat pada badan yang sakit memang sedih. Tapi melihat anggota lain yang masih sempurna. Maka banyak cara kita katakan bagaimana bagi menghadirkan kesabaran yang tinggi. Ada seorang muhajirin jatuh sakit. Muhajirin yang orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sakit, teruk. Seorang datang menziarahinya. Dia kata, "Aku nak beritahu kepada kamu bahawa sakit kamu ni ada 4 kelebihan. Sakit dengan sakit ni kamu ada 4 kelebihan.
Yang pertama, diangkat syariat daripada kamu. Dan sebahagian benda ni kamu telah tidak disyariatkan sebab sakit. Rufi'al qalam ank. Maksudnya juga, perkataan rufi'al qalam ank, tak ditulislah kejahatan-kejahatan kamu. Dah sakit, tak buat jahat dah. Maka tak ditulis. Yang kedua, kamu tetap diberi pahala sebagaimana kamu sihat. Dulu masa kamu sihat, menuntut ilmu, pergi masjid, solat berjemaah, pahala tu dapat free je. Tanpa kamu perlu melakukannya sebab kamu sakit. Yang ketiga, setiap sendi-sendi kamu yang rasa sakit itu Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan, keluar semua. Dosa-dosa kamu keluar bersama penyakit kamu. Dan yang ketiga, ialah Allah. Yang pertama kita sebut tadi, Allah mengangkat rufi'al qalam, diangkat pena, tak dicatat kejahatan dia. Dia tak buat jahat dah. Sebagai syariat diringankan. Yang kedua, kita katakan bahawa ditulis pahala macam dia sihat. Yang dibuat dulu. Yang ketiga, keluar dosa-dosanya melalui penyakit-penyakitnya. Dan yang keempat, ialah hidup kamu sentiasa dalam keampunan. Dan kalau kau mati pun kamu diampunkan. Sebab itu disebut dalam hadis. Bila seorang hamba sakit, lalu Allah utuskan malaikat menjenguk dia. Tengok apa yang dikatakan. Maka kalau dia terus memuji Allah, bersabar dengan Allah, maka Allah berfirman pada malaikat, sekiranya dia hidup, aku sembuhkan dia. Dan sekiranya dia mati, aku ampunkan dosanya, aku masukkan dia dalam syurga. Maknanya orang sakit di dalam dua kemuliaan. Kemudian yang pertama ialah sakit itu untuk dia diberikan kesihatan lebih baik. Sebab tu kita tengok ada orang dia sakit jantung. Dia sakit, maka dia pun berubat. Dia lebih baik daripada sebelum ini. Ada orang yang mungkin gauk, dia sabar pada Allah, maka Allah sembuhkan. Dia jauh lebih bercergas berbanding dulu. Dan yang kedua kemuliaannya ialah diampunkan dosa dan dimasukkan dalam syurga. Dia package sekali. Maka sebab itu sabar ini suatu amalan yang, suatu kemuliaan, suatu kedudukan yang istimewa. Sebab itu kita nak cari sabar ini. Sebelum kita nak cari sabar, kita kena tahu sabar ni ada dua. Secara umumnya, sabar yang pertama, kata ulama', sabar dalam perkara yang dalam usaha kita. Kita yang berusaha ke arah tu. Dan sabar ni ada dua. Satu, buat kebaikan. Yang kedua, tinggal kejahatan. Kita sembahyang kena sabar. Suruh anak kita sembahyang kena sabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh anak-anak kamu solat, keluarga kamu solat, kamu nak sabarlah. Sabar dalam menjalani perintah Allah. Dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kita tak nak tengok benda sia-sia. Tak nak tengok benda-benda yang berdosa. Sabarlah sekejap. Nanti benda tu semua kita akan dapat bahagiannya akhirat kelak. Dan ini jenis sabar dalam usaha kita. Yang kedua, sabar yang di luar usaha kita. Seperti sakit, kematian, tu bukan kita usahakan. Tiba-tiba datang dia sakit. Tiba-tiba datang dia kematian. Tiba-tiba datang dia kemiskinan. Tiba-tiba datangnya masalah yang memang kita tak bersedia sebenarnya. Secara umum. Maka sabar ini amat dituntut walaupun sukar. Walaupun sukar. Sabar pertama ialah dalam asyik usaha kita. Yang bab ketaatan dan meninggalkan larangan. Sabar kedua ni bukan pilihan kita. Dia datang. Datang musibah. Elok-elok tiba sakit kepala. Elok-elok kita bisnes tiba jatuh bankrupt, rugi. Beli saham dah banyak, jatuh. Maka sabar. Bila Junaid Al-Baghdadi menyebut tentang perincian sabar. Dia kata sabar ni kalau setakat kita nak ke akhirat, insya-Allah mudah. Tapi kalau berhubung dengan makhluk memang susah. Kalau setakat kita tuan-tuan nak sembahyang, nak ke masjid, insya-Allah senang sikitlah. Tapi kalau berurusan dengan makhluk, nak memaafkan makhluk, nak sabar dengan bahasa dia, perangai dia,
kesilapan dia, kerenah dia, kecuaian dia dengan makhluk. Ni susah. Main dengan makhluk susah. Seolah-olah macam duduk dalam hutang lagi senang. Tapi Nabi SAW menyebut bahawa orang yang bersabar dengan makhluk ni pahala lebih besar. Dan kata Junaid Al-Baghdadi lagi, dia kata apa? Perjalanan dari diri sendiri menuju Allah susah. Tapi yang lebih susah ialah sabar. Maksudnya ialah kita nak sembahyang, nak puasa, okey. Tapi nak bersabar dalam ibadat tadi berterusan, istiqamah, payah. Saya baca Quran sejuzuk sehari misalnya. Nak istiqamah sejuzuk sehari itu susah. Kena sabar tinggi. Dia ada hari mood kita tak okey. Sebab tu kita selalu sebut, ibadat dengan mood ni bahaya. Kita kena lawan mood tu. Dia ada kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita nak bersedekah malas ni. Asyik sedekah je. Kita duk rasa ni, mood kita ni datang melemahkan ibadat. Maka kena sabar. Sebab tu sabar dalam kita berusaha buat ibadat ini namanya mujahadah. Dan kerana itu Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Baca dalam suratul Ankabut ayat 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mentaati kami, kami akan permudahkan jalan kepadanya. Dan Allah itu bersama dengan orang yang suka buat baik. Maknanya tuan-tuan nak buat baik ni, kadang-kadang dia ada hari kita macam suang-suang kuku. Nak sabar duduk sah depan. Nak sah depan kena datang awal, kena berebut sikit. Akhir lemah juga, tak apalah, sah ke lapang lah. Nak sabar dalam menuntut ilmu. Dia ada hari mood kita tak elok, tak okey. Hari ni biasa ngantuk, rasa penat hari ni. Malas lah nak dengar kuliah, rasa malas. Maka kita bermujahadah, lawan. Lepas tu kita akan rasa kemanisan. Hari ni tuan-tuan malahnya nak senyum ke orang. Serabut perut rasanya. Lalu kita berlawan, kita tetap senyum pada orang, maka Allah beri pahala yang besar. Sebab tu kata Junaid Al-Baghdadi, sabar dalam buat ibadat ni. Nak buat ibadat tu tak susah. Nak sabar, nak kekalkan momentum ibadat tu susah. Tuan-tuan nak baca Quran. Berapa banyak tuan-tuan boleh baca Quran sehari? 2 juzuk. Cuba istiqamah 2 juzuk. Oh, payah. Dia ada hari kita macam sibuk penuh. Macam lebih pada Perdana Menteri rasa sibuk. Masa ni macam duk kerja, macam kereta tu cocok belakang tu. Tak down, tak sempat. Akhirnya tak baca Quran. Hari ni tak baca Quran hari ni. Maka ini antara perkara-perkara yang kita perlu bermujahadah. Junaid Baghdadi bila tanya hakikat sabar, dia kata sabar tu, kalau kamu minum benda-benda pahit-pahit ni, muka kamu tak berubah. Contoh kalau kita makan, ambil lemon, ambil 5 kasturi, tuan-tuan makan, kunyah. Tuan-tuan kunyah, tengok muka berubah. Cuba buat muka tak berubah. Saya ingat bila guru kami, dia bawa seplastik 5 kasturi. Dia kata, Syekh makan. Tapi sebelum dia suruh kita makan, dia makan dulu, baru makan. Tengok muka dia relax. Saya kata, insyaAllah saya makan, saya boleh tak blokej. Ni kalau makan 5 kasturi, kunyah gitu. Memang muka kita lain, terus macam umur 60 tahun berkerut. Tapi lama, mungkin ada hikmahnya. Cuba makan. Makan, alhamdulillah tak berkerut muka. Okay, boleh sabar lawan. Tanpa ekspresi muka. Tenang. Seperti kita kunyah gula-gula je. Perumpamaannya begitu sabar. Dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, kita tak berubah. Kita kata, muka selamba je, tapi demam. Nampak muka tenang, tapi dia ni dah lama sesama misalnya. Dia ni dah lama sakit kaki. Dia ni dah lama kena buasir dan lain-lain, tapi nampak biasa je. Muka tak berubah, kan dia ada sabar. Dia ni dah lama bisnes tak jalan, tapi muka sabar. Dia ni dah lama pendapatannya kurang, tapi mukanya Masya Allah. Macam dululah gaji dia 10,000, muka dia senyum begitu. Hari ni gaji dia kena potong. Jadi 8,000. Jadi 5,000. Dia senyum macam 10,000 dulu. Ini orang yang sabar.
Dia tidak mudah menunjukkan suatu perbezaan dalam watak dia. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa martabat sabar itu ada 5. Ada 5 martabat sabar. Satu ialah martabat orang awam. Disebut perkataan dalam bahasa Arab sabirun. Sabar. Dia sabar, maksud di sini tahan dia. Sabar. Tapi mukanya berubah. Mulutnya berdecik-decik juga sebut. Tapi ditahan. Yang kedua, disebut golongan mustabir. Mustabir ialah orang yang berusaha keras untuk dapat sabar. Apa saya sabar. Dia lawan diri dia sendiri. Dan yang ketiga kita panggil mutasabbir. Al-mutasabbiru atau mutasabbirun. Iaitu orang yang melalui kesukaran dalam bersabar. Sebab ini benda berat tapi nampak dia struggle. Nampak dia, kita katakan, menahan. Umpama orang mengangkat beban berat. Beban 100 kilo dia angkat. Nampak wajah dia. Mutasabbir nama dia. Dan yang keempat, as-sabur. As-sabur ialah orang yang sabarnya luar biasa berbanding orang lain. As-sabur biasa akan dilihat perbandingan dia dengan orang lain. Yang ni mati seorang janak, dia mati 5. Dan dia boleh tahan. Sabur dia. Ujian dia lebih berat pada orang lain. Yang ni rumah dia terbakar kat dapur, dia terbakar sebuah rumah. Dia as-sabur, tenang. Mendapat ujian lebih berat daripada orang lain. Itu as-sabur. Yang kelima, as-sabbar. As-sabbar ialah orang yang memang sifatnya kuat sabar. Tak kira apa pun keadaan, dia orang kuat sabar. Baik atas kenderaan, dia kuat sabar. Baik bersama isteri, dia kuat sabar. Bersama anak-anak, bersama kawan-kawan. Ya, ada orang sabarnya kat atas jalan raya lain. Jalan raya tak boleh sabar. Ada orang bak makan tak boleh sabar. Bak dengan isteri tak boleh sabar. Bak lain dia boleh sabar. Semayang tahajud, sabar dia. Puasa sunat, sabar. Tapi dengan isteri tak boleh sabar. Nak marah semacam. Dengan anak-anak tak boleh sabar. Ini kerana orang ni bukan ada sifat as-sabbar. As-sabbar maknanya memang sifat dia tu. Kemana pun dia bawa sifat tu. Atas jalan raya dia bawa. Bersama kawan, bersama musuh. Bersama isteri, bersama anak-anak. Dia ni as-sabbar. Tenang sekali dalam bicara. Dan ini semua kedudukan-kedudukan, usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh kita orang beriman. Sebab kesibukan kita di sini, bukan kesibukan kita mengumpul harta. Sebab harta kita tinggalkan. Kesibukan kita di sini bukanlah nak kumpul pangkat. Akhirnya kita tetap dipanggil arwah almarhum. Si mati. Dah buru macam-macam pangkat. Daripada datuk sampai Tan Sri, dapat Tun. Akhirnya orang panggil apa? Si mati. Si mati atau almarhum atau arwah. Atau jenazah nama kita. Jenazah dah sampai belum? Belum jenazah. Maka di sini nilai kita. Ialah melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan di sini. Untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita baca dalam surah Ali Imran, Allah kata, wahai orang beriman sabar. Isbiru wasabiru, dan kuatkan kesabaran tu. Makna sabar ni tuan-tuan latihan dan kena belajar. Belajar macam mana nak sabar dengan anak-anak. Macam mana nak sabar dengan isteri. Dengan pasangan. Macam mana nak sabar dengan majikan kita. Bagaimana nak sabar dengan kerana anak-anak murid kita. Kena belajar. Dia tak boleh biarkan dia datang sendiri. Macam mana saya nak sabar dengan anak-anak murid saya ni. Degilnya semacam. Nakalnya semacam. Kerenahnya, malasnya, sekian. Saya nak sabar. Semua orang mesti cari jalan dia. Semua orang cari jalan, maka dia akan terbiasa dengan kesabaran. Tapi kalau kita tunggu sabar sendiri, dia tak akan datang. Dia perlu ada satu tadribat, riyadhah, dan yang paling penting kita tahu, sabar ini semua datang dari Allah. Mintalah sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala supaya kita mampu sabar. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersabar. Allahumma ja'alni minas sabirin. Jadikan aku di kalangan orang yang sabar. Dan semua keadaan tuan-tuan, ingat sabar ialah trofi orang beriman. Trofi kejayaan. Kalau kita mampu sabar, itulah di kemenangan sebenarnya. Tapi kalau kita buat ikut hawa nafsu kita, itulah kekalahan.
Marah sikit anak, debang belakang, pukul. Itu kegagalan kita. Dan marah anak, kita mampu menasihati dengan baik. Itulah kejayaan kita sebagai orang sabar. Marah pada pasangan, mampu kita coolkan, sejukkan dengan cara nasihat yang baik. Penyelesaian yang baik, maka kita mendapat trofi kemenangan. Jadi burulah trofi kemenangan dalam semua keadaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang sabar dan melahirkan generasi zuriat yang sabar, insya-Allah taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.